أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناتي Cikgu Ma. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga murid-murid yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat walafiat di rumah masing-masing. Sama-samalah kita berdoa semoga negara kita bebas daripada wabak COVID-19 dengan hashtag stay home, stay safe. Baiklah murid-murid, dalam video kali ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita di bawah tajuk 7 Perjuangan Kemerdekaan Negara untuk unit 6 Sejarah Kemerdekaan tahun 5. Untuk murid-murid yang terlepas unit 6 Sejarah Kemerdekaan tahun 5 siri 1, boleh tonton video tersebut di akhir video ini. Baiklah, murid-murid tengok. Ini adalah peta di mana terletaknya negara kita tercinta, Malaysia. Inilah pemandangan di Kuala Lumpur, iaitu ibu negara kita, Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan penduduknya hidup aman, damai dan sejahtera. Tapi, adakah murid-murid tahu apa yang perlu dilalui oleh penduduk Malaysia pada zaman dahulu untuk mengecapi kemerdekaan yang kita miliki sekarang? Ya, sebelum kita mengecapi kemerdekaan, para pejuang di tanah Melayu pada zaman itu telah berjuang untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Jadi, dalam video ini kita akan belajar mengenai rentetan peristiwa perjuangan kemerdekaan di tanah Melayu. Jom kita belajar sama-sama. Ya, murid-murid, keperitan akibat dikuasai oleh penjajah menyebabkan rakyat di tanah Melayu pada ketika itu bangkit berjuang untuk menuntut kebebasan tanah air. Peristiwa perjuangan menuntut kemerdekaan negara bermula sejak pendudukan Jepun pada tahun 1942 hingga 1945. Semasa Jepun menjajah negara kita, rakyat sangat sengsara dan pemimpin pun bangkit berjuang untuk menggerakkan perjuangan mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Seterusnya, pada tahun 1948 berlaku ancaman komunis. Parti Komunis Malaya (PKM) melakukan pelbagai kezaliman terhadap rakyat tanah Melayu seperti membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang getah. Keganasan komunis ini mengakibatkan darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948. Seterusnya, pada tahun 1955, satu perundingan damai antara Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM, Parti Komunis Malaya, iaitu rundingan baling telah diadakan. Tetapi rundingan ini telah gagal. Akhirnya, pada tahun 1960, darurat telah diisytiharkan tamat. Apa lagi yang berlaku seterusnya sebelum kita mencapai kemerdekaan?
pada tahun 1946 hingga 1948 wujudlah Malayan Union. Malayan Union ini telah diperkenalkan British merupakan satu bentuk penjajahan baharu. Dengan wujudnya Malayan Union, maka kuasa Raja-Raja Melayu telah dihapuskan. Oleh itu, orang Melayu yang dipimpin oleh Datuk On bin Jaafar bangkit berjuang menentang Malayan Union. Jadi, pada tahun 1948, Malayan Union telah digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jom kita tengok lagi peristiwa menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Seterusnya, berlakulah kemunculan parti-parti politik di Tanah Melayu bermula tahun 1945 hinggalah 1951. Di antaranya, wujudlah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM pada tahun 1945. Seterusnya, 1946 United Malays National Organisation ataupun lebih kita kenali sebagai UMNO. Kemudian pada tahun 1946 juga wujud Malayan Indian Congress iaitu MIC. Dan pada tahun 1948 telah wujud satu parti politik iaitu Hizbul Muslimin. Seterusnya, 1949 telah wujud parti MCA ataupun Malayan Chinese Association. Dan akhirnya pada tahun 1951 telah wujud Parti Islam Semalaya iaitu kita lebih kenali sebagai PAS. PAS adalah satu parti kesinambungan daripada Parti Hizbul Muslimin. Jom kita sambung lagi video kita dengan melihat peristiwa seterusnya. Pada tahun 1955 iaitu pada 27 Julai telah diadakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Ini merupakan pilihan raya umum yang tunggal di Persekutuan Tanah Melayu. Dalam pilihan raya umum ini, parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC ditubuhkan untuk menghadapi pilihan raya. Setiap parti politik ini mewakili setiap kaum yang ada di Tanah Melayu pada ketika itu iaitu Melayu, Cina dan India. Akhirnya, Parti Perikatan menang dalam pilihan raya ini dengan memenangi 81% daripada jumlah undi keseluruhan. Justeru, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Dan Parti Perikatan telah memutuskan untuk berunding dengan British bagi mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Dah bermula dah kan murid-murid bibit-bibit untuk mencapai kemerdekaan. Jom kita teruskan lagi. Maka pada tahun 1956 berlakulah Rundingan London. Rundingan London ini diwakili oleh Raja-Raja Melayu 4 orang dan juga wakil daripada Parti Perikatan 4 orang berangkat
ke London untuk berunding dengan British mengenai kemerdekaan tanah Melayu. Jadi, akhirnya pada tahun 1957 berlakulah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu tanggal 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu. Itulah sedikit peristiwa perjuangan menuntut kemerdekaan negara kita, Malaysia. Sekarang, mari kita tengok dengan lebih terperinci bagaimana peristiwa menuntut kemerdekaan Tanah Melayu berlaku. Murid-murid boleh tengok di belakang saya ini adalah rombongan London yang diwakili oleh Raja-Raja Melayu dan juga Parti Perikatan. Raja-Raja Melayu telah diwakili oleh 4 orang, iaitu Datuk Abdul Wahab Tuh Muda Abdul Aziz Abdul Majid, Datuk Muhammad Sheikh Muhammad Said dan juga Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Manakala Parti Perikatan diwakili oleh Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman dan juga Kolonel H.S. Lee. Rombongan ini telah ke London pada tahun 1956 untuk bertemu dengan British menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Ya, bila sampai saja di London, maka termaktublah Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini telah ditangani oleh Tunku Abdul Rahman bersama dengan Lord Allen Lennox Boyd pada 8 Februari 1956 di Leicester House, London. Selesai sahaja perjanjian tersebut pada tahun 1956, 16 Februari, rombongan London telah kembali ke Tanah Melayu. Dan pada 20 Februari 1956, rombongan tersebut tiba di lapangan terbang Batu Berendang. Murid-murid boleh tengok gambar di belakang saya ni. Rakyat menyambut kepulangan rombongan kemerdekaan ini dengan sangat meriah. Pada 30 Ogos 1957, pukul 6.30 petang, bendera Union Jack telah diturunkan dan disaksikan oleh Pesuruhanjaya Tinggi British di Melaka, iaitu H.G. Hammond. Seterusnya, inilah saat-saat sejarah untuk negara kita. Tepat jam 12.30 malam, bendera Union Jack telah diturunkan menandakan berakhirnya pemerintahan British di Tanah Melayu. 12.01 tengah malam, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan, menunjukkan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Tanggal 31 Ogos 1957 telah diadakan upacara pengisytiharaan kemerdekaan Tanah Melayu yang disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Murid-murid, bolehlah klik video yang keluar di atas tu untuk melihat peristiwa sejarah kita, iaitu bagaimana berlakunya pada zaman dahulu kemerdekaan negara kita.
Dalam video ini, kita telah belajar rentetan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah Melayu bermula dengan pendudukan Jepun. Seterusnya berlakunya ancaman komunis di mana negara kita, di mana tanah Melayu telah diisytiharkan darurat. Kemudian wujudnya Malayan Union yang diperkenalkan oleh British. Kemunculan parti-parti politik seperti UMNO, MIC, MCA dan juga PAS. Dan berlakulah pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya, telah berlaku perundingan London di antara wakil-wakil Persekutuan Tanah Melayu dan juga British. Dan akhirnya, pada tanggal 31 Ogos 1957, Tanah Melayu iaitu negara kita Malaysia telah mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Saya harap murid-murid boleh faham tajuk ini di bawah unit 6 Sejarah Kemerdekaan. Terima kasih semua.